العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Muka surat 4 wasamaituha, kata musannif rahimahullah taala, wasamaituha bi dhiya'il muridi fi ma'rifati kalimat tauhid. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Taala pertama dengan makna kita menyedari apa yang kita dapat ni datang pada dia. Itu antara makna syukur. Makna syukur kedua, menggunakan nikmat yang diberi ni pada apa yang dia perintah, dia suruh, dia arahkan dan mengikut kehendak dia. Alhamdulillah, limpah kurnia dia memberikan kita dan menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dilahirkan daripada mak ayah kita yang Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah, dibesarkan kita dalam masyarakat Islam, memudahkan kita untuk ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah, dibukakan pintu hati kita dan kesedaran dan kehendak untuk belajar dan menuntut ilmu. Alhamdulillah, khas pula ilmu yang diberikan kita keinginan untuk belajar ni, ilmu berkaitan dengan berakidah, ilmu mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rasulullah. Dengan itu baru kita akan mengenal apa erti agama itu. Kerana agama ni, kita memang agama dah dapat agama Islam, Alhamdulillah, tapi tanpa pembelajaran yang betul, kita takkan faham maksud beragama. Melainkan dengan kita belajar dan berguru daripada orang yang memang faham agama dan hidup mati dia untuk agama. Celik mata je dia nak jadi orang yang beragama. Orang beragama ni ialah orang yang ada hati dia, perasaan dia hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dan perasaan hidup dengan Allah Ta'ala ni maksudnya dia bangun-bangun celik mata dia sedar, Alhamdulillah Allah hidupkan aku, Allah yang jadikan aku, Allah bagi nyawa kat aku, Allah bagi kederat kat aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi mendengar aku. Yang ni orang yang hidup dengan ada agama. Ada agama dengan mana akidah dia hidup ke Allah Ta'ala. Dia faham Allah lah ilah. Selain daripada Allah Ta'ala ni adalah nama makhluk. Makhluk sangat berhajat pada Allah Ta'ala. Antara makhluk tu aku. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita untuk kita nak belajar. Dan apatah lagi yang kita nak belajar ni, ni sebuah kitab yang kita nak belajar, kita nak baca, kita nak ambil faham ni, daripada kalangan para ulama' kita yang sangat agung, nak menjelaskan kepada kita makna yang sepatutnya kita ambil faham daripada kalimah tauhid ni, la ilaha illallah. Yang kalau kita tak belajar juga dalam bab ni, khasnya pada la ilaha illallah ni, hanya bergantung pada makna tu, hanya bergantung pada terjemah la ilaha illallah, memang kita dengar lama dah. Kita akan rasa macam kita dah faham dah la ilaha illallah ni. Rupanya duk dengar kuliah berkali, duk hurai, tak faham juga rupanya. Ada sekalian, ni yang kata nak dapat faham agama, kita sangka agama ni mudah aja. Kita sangka Islam ni mudah aja nak faham. Nak jadi orang beriman ni mudah aja. Nak faham la ilaha illallah ni macam mudah aja, kacang aja. Rupanya tak faham. Saya sebut itu pasal memang banyak orang bertanya satu, kadang duk ada live ni lah, ada rakaman lah, dalam YouTube lah kan. Tajuk pun tajuk tu la ilaha illallah, tapi tengok yang orang duk tanya tu, saya kata tak faham dia orang ni. Dia orang tak tengok video ni ke? Dia tengok tajuk tu tanya, dia tak faham. Allahu Akbar. Dia kata apa? Tu terbubuh video tu kan. Kalau tak bubuh video,
Tak ada benda yang dia tengok, tak ada benda yang dihidangkan, tak tahulah apa benda yang dia fahamnya. Yang tu pun tak faham-faham. Satu-satu saya respon macam tu. Tu yang kita boleh mengaji, boleh beradab betul, jumpa guru betul, boleh faham betul-betul maksud la ilaha illallah ni satu nikmat sangat besar dari sekalian. Tambah pula boleh belajar, dan juga kalau dengan apa yang duk tengok suasana sekeliling ada, belajar dengan tengok video, belajar live, belajar berguru berdepan, beradab, tambah pula beradab dengan guru betul-betul yang memang guru yang pegang betul tangan kita, bawa kita jalan ke Allah Ta'ala ni, jauh bumi dengan langit lah. Saya nak kata macam itulah ayat dia. Memang jauh bumi dengan langit. Tak sama tuan-tuan. Kita boleh main mengaji, boleh mengadap betul-betul ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nak kata Alhamdulillah tu tak terkata dah. Pasal apa? Jauh bumi dengan langit. Pasal kita rasa macam sama je, aku pun dengar juga. Tak sama tuan-tuan. Pasal duduk dalam satu majlis, berguru, beradab dengan pula kehendak, keinginan lain. Dia tak sama dengan orang yang duduk majlis, duduk jauh pada majlis, tak duduk dalam majlis, tak sama. Tak sama. Jadi mudah-mudahan walaupun katalah tak boleh dapat duduk semajlis, duduk jauh, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka kami tu hati kita untuk faham. Pasal kefahaman besar Nabi Rasul yang Allah Ta'ala hantar atas muka bumi ini, besar sekali kefahaman yang kita kena ambil untuk faham makna agama ni, ialah faham makna la ilaha illallah. Jadi insya-Allah melalui kitab kita ni, dia sebagai satu wasilah yang telah ulama kita berjasa, yang nisbah dia mengarang satu hal. Bahkan kalau saya sendiri, kalau baca kitab aja pun tak faham. Bahkan terima kasih kita banyak pada guru yang hidup ni, dengan kita belajar dengan mereka yang hidup, bukan saja hidup jasad tapi hati mereka hidup. Dia ajar kat kita, hati kita hidup. Alhamdulillah. Jadi paling besar sekali kita belajar dengan guru yang hidup ni, bukan belajar dengan guru mati. Apa guru mati ni apa? Guru mati ni kitab. Pasal guru orang menulis tu mati dah, yang tinggal kitab dia. Kitab ni mati. Maksud saya mati ni kita yang baca. Kita yang baca, kita yang cuba fahamkan. Guru hidup ni dia baca, dia cakap, dia hurai, dia yang fahamkan kat kita. Ini saya sebut faham tak faham ni mengikut kaedah asas-asas sabab lah, yang memahamkan kita hakiki Allah Ta'ala. Tapi atas sabab, dengan kita menghadap guru yang dia memang faham, dia ajar kita untuk bagi kita faham, tak sama dengan kita baca kitab, yang kitab ni bukan ada perasaan apa, kita baca, kita yang nak faham, kita yang cuba baca untuk faham, berbanding dengan guru yang memang dia faham, dia ajar kita, nak bagi kita faham. Tuan-tuan, jauh beza kan? Jauh beza. Tu jauh beza macam mana? Tu bahasanya bumi dengan langit. Timur dengan barat. Baik. Jadi syukur Alhamdulillah dapat kita berada dalam satu majlis ilmu pagi ni. InsyaAllah kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Diyaul Murid ni. Sambungan pun memang dia nak tajuk buah nama kitab tu. Kata dia wasammaituha bidiya'il muridi fi ma'rifati kalimati tauhid. Terjemah dia, kata dia, dan aku namai akan dia, akan risalah yang dia karang ni, dengan nama Diya'il Murid. Asal terjemah tu menerangkan orang yang menghendaki faham agama, yang turut boleh terjemah. Diya' tu daripada dha'a yadhi'u diya'an, maksudnya menerangkan, memberi keterangan, memberi penjelasan. Asal makna diya' ni, dia menerangkan macam mana matahari beri cahaya. Itu asal bahasa Arab kan, diya' ni. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alal syamsa siraja. Tu lain. Cari diya' tu tak jumpa Quran. Ada perkataan diya'. Sebut diya' tu lah. Asal mana diya' ni terang macam mana matahari beri cahaya tu. Kitab ni kata dia, aku namakan dia Diya'il Murid, pada mengetahui bagi kalimah tauhid. Baik, yang ni dia tulis terjemah tu. Yang ni mengendakilah oleh pengarang kita. Maksud Diya'ul Murid tu pasal dia bahasa Arab, menerangkan
bagi orang yang berkehendak mengetahui bagi kalimah tauhid. Kalau kita ambil terjemah gitu aja, kita ambil sikit balaghah bahasa Arab dia tu. Ustaz Dhiya ni asal bahasa Arab, menerang objek macam matahari ataupun lampu supaya persekitaran dia dapat cahaya. Dengan cahaya tu boleh siapa yang berada dalam kawasan dapat terang daripada matahari ataupun lampu tu, dia boleh melihat objek, dengan tu dia tak teraba-raba berjalan. Tu asal maksud dhiya bahasa Arab. Jadi asal makna macam tu, tapi dia gunakan atas jalan isti'arah tu, istilah bahasa balaghah sikit lah, tu tak dengar saya kat bawah tu, atas kata kiasan, kata pinjaman. Seolah-olah kitab dia ni kalau kita baca faham elok-elok, macam itulah prinsip dia, wajah syabah dia dari sudut siapa yang baca faham betul-betul apa kehendak yang dia jelaskan ni. Kalau kita kelam tak faham dalam nak memahamkan makna la ilaha illallah ni, kalau faham betul-betul maksud dia, kita akan seolah-olah dapat sinaran cahaya daripada matahari tu, nampak kita sekeliling kita apa, dan kita tak teraba-raba dalam nak berjalan. Cuma kalau dalam cahaya tak teraba-raba nak berjalan, macam mana gelap malam, kita nak laju pun tak boleh. Tak boleh nak berjalan pun pasal gelap gelemat kan. Tapi kalau dapat cahaya, mujurnya dapat cahaya. Kalau cahaya bulan pun macam mana? Mujur dah dapat cahaya bulan. Ni bukan cahaya bulan, dhiya ni cahaya macam cahaya matahari tu. Yang tengok matahari silau. Macam itulah dia sebut la ilaha illallah ni, dia bukan cahaya bulan, macam cahaya matahari tu. Cahaya matahari tentang sudut mana? Kita akan faham betul-betul kaifiat nak berjalan sebagai seorang hamba, macam mana nak perform diri kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala di atas muka bumi ni. Faham la ilaha illallah ni 24 jam akan jadi macam hamba. Kalau tidak, kita je mulut hamba, rupanya mulut je duk sebut hamba, tapi sebenarnya kita tak faham pun hamba tu apa dia. InsyaAllah kita belajar ni atas dia isyarat Dhiyaul Murid ni, memang kita boleh menjana diri kita untuk menjadi hamba. Macam mana pun, ilmu satu hal, dengan bahasanya teori. Lepas tu ilmu tak dapat tidak, dia kena ada praktikal. Dan praktikal ni dia mesti ada murabi, mesti ada guru, ada mursyid, mesti ada waliyan mursyidah, mesti ada mazharul hadi. Itu istilah-istilah lah tu kan. Kalau bahasa orang putih sikit, there must be a teacher who teach us, who guide us. Mesti ada guider who guide us to Allah Ta'ala. Mesti ada. Nak belajar surat kiriman pun ada guru ngajar. Nak mandu kereta pun ada cikgu duduk sebelah. Tu pun langgar orang je. Boh pergi tu. Tu pun kadang-kadang 2 kali ambil lesen tak lulus. Betul? Itu cikgu duduk sebelah tu kena cekah lagi tu. Yang cikgu cekah lah kan. Kalau cikgu elok lah. Tu pun tak lulus lagi. Parking pun tak lulus. Tu pun dia dah cheating lah tu. Dia dah ajar dah. Kau tengok tanda ni. Padahal dia bukan ajar mandu benda. Dia dah tunjuk ni tanda-tanda ni. Kau tengok ni tanda ni. Kau tengok lah tanda ni. Kau parking mesti macam ni. Mesti lulus ni katanya. Itu pun tak lulus je kan. Naik bukit bukan bukit paku, orang paku macam saya nak balik Kelang Hulu tu kan. Alah sempoi bukit busut itu je pun bodoh. Lepas break ghostan belakang. Itu cikgu duduk sebelah tu. Tuan tu bawa kereta zahir. Kita jalan ni batin. Batin pula musuh pun batin. Syaitan batin. Nafsu kita pun atas istilah ulama batin tu. Dalam duk suluh tu pun tergaba-gaba, tergagau-gagau ni. Dalam duk ada murabi, duk ada guru, duk asuh kita pun, yang tu pun tergaba-gaba, tergagau-gagau lagi tuan-tuan. InsyaAllah macam mana pun, teori ambil lah dulu. Nak belajar dengan praktikal, nak jumpa murabi ni, yang ni kena pelajaran khas, kena guru khas. Siapa yang berkehendak sungguh-sungguh silakan. Yang itulah bahasanya nak. Baik, sila tu tanya lain, PM tepi. Sayangnya bahasa lah ni macam tu lah.
apa PM tepi lah, panjang cerita tu. Kalau ada orang dia rasa dia boleh berjalan sendiri, silakanlah. Yang tu lah. Pula tu dengar tadi saya tunjuk bawa kereta tak? Nak berjalan ke orang salah ni bukan bawa kereta tuan-tuan. Dia lebih rumit daripada bawa roket. Boleh gitu senang. Bawa kereta boleh tuan-tuan, gagah-gagah hantam, pandai je, lebih pandai daripada guru lagi. Tapi kalau bawa roket jangan main. Meter mana kau nak tengok? Switch mana kau nak tekan? Jadi silap kau tekan-tekan tu kau keluar dari roket. Tuan-tuan tak faham saya bercakap tu, dengarlah saya faham ni. Dengar elok-elok. Dia lebih rumit. Bahkan isyarat Nabi SAW dalam bab berjalan ni ada isyarat, walaupun hadis tu orang kata hadis dhaif apalah. Kita sebut, banyak ulama sebut, gitu senang sebut hadis ni kena payah ni petikai hadis-hadis tu kan. Kita sebut ulama banyak sebut, kata dia apa? Kita perang dengan musuh ni banding dengan perang musuh zahir ni, musuh batin ni. Musuh zahir ni nama dia jihad asghar. Musuh batin ni nama dia jihad akbar. Pasal musuh zahir dia bukan 24 jam. Bukan 24 jam. Tapi musuh batin 24 jam. Mana besar lagi? Tu yang musuh lawan dengan syaitan dengan nafsu ni, dia lagi besar daripada berkelahi dengan bohlah DAP sana. Payah gitu kan. Yahudi Nasrani suku dah kan. Isyarat Quran pula, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani isyarat Quran macam tu dah. Dia takkan puas hati sampai kita ikut cara hidup dia meh. Walaupun nama tak bertukar, IC tak bertukar, buah nama Islam juga, tapi lifestyle macam Yahudi Nasrani dah. Itu Yahudi Nasrani, itu musuh zahir tu. Musuh batin tu macam mana? Kan senang. Saya nak sebut, dia lagi rumit. Tu lagi rumit. Takkan tak perlu guider, takkan tak perlu teacher. Yang ada who teach us dan guide us. Itulah. Satu nak syarah kata, teori satu hal, dah faham tu pula. Kita berjalan, tuan-tuan, kita akan sedar betapa susahnya nak berjalan. Tuan-tuan, saya tak tahu, kok wali-wali dah, tak apalah kan. Saya kuali lagi. Memang dalam duk guru tu pun jenuh tampar kita kan. Bertampar tu guru lah tampar kita kan. Okey, siap. Wa as'alullah. Jadi nama kitab ni Dhia'ul Murid. Kalau orang kata ngaji kitab apa ni, Dhia'ul Murid. Walaupun pegang tu Durus Samin, tu tengah dia, kita baca tepi je. Kata dia, wa as'alullah subhanahu an yaj'alana wa iyyakum min ahliha natiqina biha indal mauti alimin. Kata dia, dan aku pohonkan Allah Ta'ala, aku pohonkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada Allah sajalah, kata dia pohon, bahawa menjadikan kami ni, kita yang duk ngaji, duk ngajar ni, dan kamu, yaj'alana wa iyyakum, ya, betul. Kita jadikan kami, kalau asal kami tu dia, semua guru-guru dia yang sekarang, dan kamu tu dia doakan juga untuk kita, amin ya rabbal alamin. Jadikan kita apa? Daripada ahlinya, ahli apa? Ahli kalimah tauhid. Kalimah tauhid kita faham dah, takut kita tak jadi ahli, na'udzubillah. Dia doakan kita supaya kita jadi ahli tauhid. Nak faham ahli tauhid, tuan-tuan, ahli ni kalau kita sebut, selalunya istilah kita masuk persatuan, masuk kumpulan, masuk parti baru jadi ahli je tak? Ada syarat tak? Ada yuran tak? Cuma nak jadi ahli tauhid ni tak adalah yuran-yuran, tapi ada syarat tak? Sebab itu tak? Ada terms and condition kan? TNC, terms and condition, kena ada kan? Terms and regulation, apa terms dia? Apa terma-terma yang perlu dipatuhi, yang dengan tu melayakkan kita jadi ahli. Takut bayar yuran je tapi tak pernah datang mesyuarat, tak pernah datang pembincangan, tak jadi ahli lah tu. Ahli berdaftar je lah.
Tapi belum tentu jadi orang yang betul-betul berkeahlian dalam apa yang kita ceburi tu. Jadi la ilaha illallah memang nama ahli tauhid dari segi nama, tapi betul-betulkah kita berkeahlian sebagai ahli tauhid? Apatah lagi ahli tauhid atas nama ahli sunnah wal jamaah. Kita memang tak nak jadi Wahabi, tak nak jadi Syiah, tak nak jadi liberal tuan, tapi kalau semak-semak nama je ahli sunnah wal jamaah, tak faham pun ahli sunnah wal jamaah apa. Nama je kita nak musuh dengan nafsu dan syaitan. Rupanya kita ni pencinta nafsu dan syaitan. Bila rasa itu dah. Na'udzubillah. Jadi didoakan kita jadi ahli. Amin. Lagi pula boleh mengucap dengan dia pada ketika hendak mati. Bila mati nak boleh sebut la ilaha illallah ni. Harapan memang ada, bagus sangat. Dengar tuan-tuan, ada guru saya selalu sebut gini. Tadi apa? Memang disebut boleh nak mati mengucap la ilaha illallah ni memang kita nak. Tapi dengar, nak tak hidup dalam mengucap la ilaha illallah? Takkan nak mati je la ilaha illallah, hidup tak mau hidup cara la ilaha illallah. Kalau hidup tak ada cara la ilaha illallah, agak-agak boleh bertuah mati sebut la ilaha illallah, boleh? Tuan-tuan mati masih hidup tak kerti bawa kereta, boleh tak mati dalam bawa kereta? Boleh tak? Bahasa mudah tenang. Boleh? Tak kena mampu. Dah tak kerti bawa kereta, macam mana nak mati bawa kereta? Boleh faham? Tuan-tuan mati, hidup tak kerti main badminton, boleh tak mati tengah main badminton? Senang je, bahasa mudah faham itu tak? Boleh faham bahasa saya tak? Boleh tak mati tengah main badminton sedangkan tak kerti main badminton? Boleh? Tak masuk akal. Pandai, sedap tu. Tak masuk akal. Bolehlah bahasa tu. Macam mana nak mati sebut la ilaha illallah sedangkan la ilaha illallah kau tak faham, kau tak pernah sebut pun la ilaha illallah. Kau tak tahu pun apa value la ilaha illallah, kau tak pernah jadi ahli la ilaha illallah. Kau pernah tak ambil faham la ilaha illallah, macam mana nak mati la ilaha illallah? Tak mahu je ada. Sebut bawa kereta tu senang tak? Tak kerti bawa kereta, mati bawa kereta, boleh? Mampu tak bawa kereta lah. Tak logik. Tak munasabah dan tak akan boleh jadi, impossible. Kalau cakap orang putih gitulah. Jadi apa maksud nak boleh mati ni? Faham tu juga. Yang ni pun kaedah balaghah sebenarnya. Bila mati boleh sebut la ilaha illallah, apa faham? Apa faham? Hidup tu jadi ahli la ilaha illallah, itulah maksud dia. Sekali lagi sebut. Apa maksud mati boleh sebut la ilaha illallah? Hidup tu, hidup la ilaha illallah. Barulah boleh mati la ilaha illallah. Pergi nak sebut. Kita misalnya nak mati dalam keadaan bersih, mestilah duk hidup tu bersih barulah mati. Bersih badan. Macam tu kot kan. Ni badan kotor, mati-mati nak bersih badan. Maunya. Kencing pun tak basuh. Takkan mati dalam keadaan bersih badan. Istinja pun tak kerti. Tapi mintalah mati dalam keadaan jadi tawabin, mutatahirin. Jadi orang bertaubat, jadi orang menyucikan diri. Menyuci apa? Kencing tak kerti basuh. Kencing diri lah tu. Macam mana nak boleh mati dalam keadaan bersih? Tu bersih zahir, bersih batin. Tak, kita kena soalan begitu, tercabar sikit tak? Saya tuan-tuan kena ayat-ayat itu kan guru, nak teriak rasa kan. Tu saya bukan boleh baca je ni, dia kalau teringat mengaji tu dia sebab je. Saya bukan boleh. Kalau baca seorang-seorang tak faham ya, baca kat tuan-tuan dia jadi sebab. Tu pelik lagi tu. Tu yang kita kena duduk majlis ilmu. Duduk majlis ilmu ni dia ada apa? Rahmat dia lain. Hidup kan dia majlis tu. Walaupun saya tukang baca dia hadir balik apa benda kita mengaji. Kalau duduk seorang-seorang payah. Beban. Saya lah sebut, tuan-tuan tak apa wali-wali. Beban lah. Beban. Beban faham beban? Tak mau. Slow. Hadirkan apa yang sepatutnya hadir. Ngaji bertimbul-timbul dah kan. Teori banyak dah. Beban. Dia bila duduk majlis tu, best. Ni memang terbukti, benar kata Rasulullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat alaihimur rahmah.
Wa zakarallahu fi man indah atau kama qala. Terjemah dia. Tak payah terjemah lah kot. Tak adalah berhimpun satu kaum, kata dia, pada satu rumah Allah Ta'ala, daripada rumah-rumah Allah Ta'ala, dalam masjid khasnya. Nama pun masjid tempat baik dah kan. Tempat untuk manusia bersujud pada Allah Ta'ala. Dulu tu baca kitab Allah Ta'ala. Dan pula muzakarah satu sama lain. Baca kitab Allah Ta'ala tu, antara kitab tu maksud kitab Allah Ta'ala. Bab tauhid. Illa nadalat alaihimus sakinah. Melainkan pasti akan turun ketenangan. Tu. Wa ghasyiyat alaihim rahmah. Dan akan macam mana diselubungi dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Wa nazalat alaihimul malaikah. Ada satu lagi lafaz tu rasanya. Dan dituruni oleh beribu-ribu para malaikat. Wa zakarallahum fi man indah. Dan Allah Ta'ala akan bermegah dengan menyebut nama-nama orang duduk dalam majlis tu di sisi malaikat yang muqarrabin di sisi dia. Mai tu satu hal. Saya nak cerita apa? Lebihnya duduk dalam majlis tu. Duduk tak dalam majlis lain. Satu majlis pun tak boleh duduk jauh-jauh. Aura dia tu tak dapat. Pergi gitu dah. Magnetic field dia tu. Lebih kurang bahasa gitu. Satu kadang-kadang tuan, ada orang yang kadang tengok live kata dia, sedap lah koma boleh duduk live kata dia. Boleh duduk instant, duduk dalam majlis. Kami ni duduk live je lah kalau boleh lah. Kami bila dah nak duduk dalam majlis sekali dengan ustaz. Kadang ada orang macam tu. Ada orang duduk dalam majlis, padahal menyampah bilik lah untuk ni nak merepek apa, tak baca kitab lagi. Saya tak kata tuan-tuan ni, saya sebut hak orang Afrika tu kan. Satu kita mengaji adab tu semua kena jaga. Jaga. Pula tu perkataan guru pula dia kata apa? Duduk ni kena main dengan macam gelas kosong katanya. Yang ni pun selalu ayat-ayat yang selalu sebut. Kita main ni kata dia, nak baca tu lagi, nak syarah tu lagi, serupa duk ulang je. Tuan-tuan main tu, yang tu hijab pertama sekali tuan-tuan main. Iya. Allahumma na'udzubillah. Satu kita main ni mesti mukhlisin lahuddin. Macam mana mukhlis ni? Lillahi ta'ala. Datang pun minallah, billah, ma'allah. Baik. Jasal nak syarah tu supaya kita ni boleh hidup dalam keadaan faham la ilaha illallah tu. Dan nak faham ni dia bukan akal je. Pasal takat akal, istilahnya baru ilmu. Antara alat untuk terima ilmu tu akal. Kita nak la ilaha illallah ni dia sampai jatuh di hati. Tuan-tuan, saya punya pengalaman mengaji, nak masuk dalam hati itulah paling payah. Masuk dalam hati itulah baru panggil iman. Kalau ilmu setakat ada di akal tak. Kataan ngaji juga, guru selalu sebut, ilmu kalau duduk di akal dia jadi macam ular lagi. Macam ular. Macam apa? Patuk orang. Dia nak entam aja. Nyindir je. Kalau orang ilmu dah masuk dalam hati, dah. Dia bukan ngentam dah. Dia apa? Dia sebut tu nasihat. Dia akan sebut apa yang amal dia dalam hati. Saya tak lagi lah orang macam tu kan. Satu kalau kita dengar kisah-kisah ulama' dulu, dia mau mengajar bukan banyak, sikit aja. Antara saya dengar ni kisah mulut pada guru sendiri lah. Kisah apa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Satu majlis dia dengan anak dia. Anak dia pun hebat tuan-tuan. Anak dia pergi kuliah dulu. Cerita apa? Anak Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan. Bukan kita anak murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Anak dia. Keturunan dan agama dia kan. Ambil daripada orang yang ada keturunan dengan Rasulullah, ahli bait Nabi SAW tu. Agama pun ambil daripada ayah dia pula tu. Didik daripada kecil kan. Duk syarah lah cerita Quran hadis. Orang dengar, kagum lah dengar. Angguk. Panjang kuliah dia bagi. Okey. Lepas tu, Syekh Abdul Qadir Jilani pula sebut. Bagi kuliah. Tak sampai 10 minit. Menangis orang. Anak dia bagi kuliah. Panjang. Hebat. Dengar. Tapi macam mana? Semua angguk je. Syekh Abdul Qadir Jilani pun cerita apa? Tak sebut cerita Quran hadis pun. Cerita apa? Dia kata Abu Muhammad, kata dia,
Dia cerita hai orang rumah dia. Cerita pun di tamsilan. Dan tamsilan dia tajam, tuan-tuan. Dia kata Abu Muhammad yatbakh dujaja. Kata dia Abu Muhammad, ada anak dia nama Muhammad. Abu Muhammad yatbakh dujaja. Abu Muhammad kata dia masak lauk ayam hari ni. Waktu dia hidang ingat dah lah nak makan, rupanya kena sambal kucing. Menangis orang dengar. Teriak. Kita melengung dengar. Itu yang dia sebut. Menangis. Yang pengsan pun ada kan. Wallah, kata dia. Pengsan terus. Itulah. Dia cakap daripada hati, kita tak faham. Kita dengar, Zohir, hebat. Hadis. Ada PhD pula tu. Tu dah mula dah nampak nak tikam orang. Kita punya tu. Dia orang tak ada lah. Dia orang tak ada pun hati macam tu. Saya masih tikam-tikam orang lagi. Yelah kadang geram juga kan. Tu kata kita ada geram, kita ada nafsu lagi. Nafsu kita belum nafsu macam mana para awliya, para anbiya, jauh lah kita. Dia orang tak ada lah. Dia sebut cerita tu ya. Menangis orang, teriak, meraung-raung, ada yang sampai pingsan, jerit-jerit, Allah, Allah. Pasal apa? Faham perkataan syekh tu. Kalau tuan-tuan ada apa cerita apa? Bini aku masak lauk ayam, betul? Dia hidang, tu kucing sambal macam. Ada rasa apa? Ada rasa apa? Dah rezeki dia. Tak faham lah tu. Bukan. Dalam tu bahasa ni kata bahasa balaghah. Orang yang bila faham perjalanan batin ni, Quran ni kalau Allah Ta'ala cerita, dia tak payah cerita hebat-hebat, cerita syurga, neraka, azab, tak payah. Cerita nyamuk menangis tuan-tuan dengar cerita nyamuk. Cerita semut je cukup lah. Cerita labah-labah je, taubatlah tu. Saya tadi saya sebut dia ajak. Cerita labah-labah je. Orang yang menjadikan tempat bergantung ni kepada selain pada Allah Ta'ala. Wallazina takhadhu min dunillahi apa ya? Kama salil ankabut ittakhadhat baita. Nak cerita labah-labah je lah kan. Orang yang sembah, orang yang bergantung kepada orang selain pada Allah Ta'ala ni, jadikan tempat berhajat ni macam mana labah-labah buat sarang. Dengar tu yang menangis tuan-tuan. Kita tak ada labah-labah buat sarang. Benda labah-labah kaki 4, kaki 8, arthropoda buat sarang. Tak faham kita, tak faham. Orang yang ahli batin ni tuan-tuan, orang yang ahli kenal Allah Ta'ala ni, Allah meraung lah. Saya tak tahu saya sedih apa ini. Asal saya nak sebut perkataan tu lah, balaghah Quran tu. Syekh Abdul Qadir Jalani pun dia sebut macam tu lah. Anak murid dia faham perkataan dia. Nak cerita apa tu? Tu satu kiasan tu, apa dia? Kita buat amal banyak. Buat amal sedap-sedap. Elok-elok, puasa, haji, umrah, sedekah, zikir, baca Quran, hidang banyak-banyak. Buat amal besar-besar ni. Itu kena sambal kucing. Apa tu? Ada riak, ada ujub, ada sum'ah, ada takabur. Duk rasa aku buat amal banyak. Tu sambal kucing tu. Mana tak menangis kan? Setan lah, nafsu. Tu. Kita kena syarah tu tak faham lagi. Yelah. Ya, betul. Tu yang kita mengaji, kalau guru yang memang macam ni, hati ke hati kan. Dia sinar apa sinar, hati ke hati. Kita dengar tu, teriaklah. Tutup kita, tak payah. Istighfar lah banyak-banyak. Ambil faham balik la ilaha illallah. Allah. Nangis ya. Sehari tu ingat tu Ingat apa? Ingat masak lauk ayam kena sambal kucing. Tu Apalah ni? Kisah tu dia cerita kan. Zaman Syekh Abdul Qadir Jalani. Allah. Baiklah. Asal nak sebut apa? Supaya boleh hidup dalam
faham makna la ilaha illallah. Astagfirullah. Baik. Jadi doa dia tu boleh mengucap la ilaha illallah ni pada ketika hendak mati. Lagi dia tak sebut habis tu. Sebut tu pula lagi mengetahui. Tu kalau kita i'rab bahasa Arab tu natiqina bihaidal maut alimin. Jadi hal tu. Naat bagi hal ataupun naat bagi natiqin. Sebut tu dalam keadaan sebut tu kata dia mengetahui akan maknanya, makna la ilaha illallah. Kita memang sebut la ilaha illallah tak faham makna, tu yang kita tak ada rasa apa lagi kan. Saya pernah duduk satu majlis ilmu kan, ngaji lah. Allah. Tok guru pun memang tok guru ajar bab perjalanan batin ni. Dia sebut tu anak murid semua menangis lah. Saya dengar tak ada apa-apa pun. Apa saya dengar ni menangis, pelik aku. Dan kata jauh kita kan. Tambah lah pergi India Urdu tak faham. Kita tengok semua merah di mata. Orang ni menangis. Aku tak faham lah tu. Kita tak ada connection hati kan. Kalau ada connection hati walaupun kita tak faham cakap dia, kita tengok suasana tu kita menangis. Allah. Baik. Wallaha arju. Boleh baca wallahu arju. Tu alat lah nak baca-baca kitab kan. Ayyan tafa'a biha li walil muslimina amin. Annahu ala ma yasha'u qadirun wa bil ijabati jatirun. Terjemah dia, dan akan Allah Ta'ala aku berharap. Kalau terjemah gitu kita baca wallaha, jadi maf'ul muqaddam tu daripada arju. Akan Allah Ta'ala aku harap, maksudnya Allah Ta'ala sajalah aku harap. Tu bahasa dia tu. Memang nak harap ke lain mana ada tuan-tuan, kita harap ke Allah Ta'ala lah besar sekali, bahawa memberi manfaat dengan dia, dengan risalah ni Allah Ta'ala berikan manfaat dengan dia. Ni cakap atas jalan sabab, ni kita cakap atas jalan syariat nak bagi manfaat Allah Ta'ala, tapi sabab nak bagi manfaat apa? Risalah, kitab yang dikarang. Nisbah kita berguru apa? Dengan sebab guru, dengan sebab mengaji, dengan sebab alat orang Ta'ala bagi kita, telinga, akal. Alhamdulillah semua dia bagi. Harap kita hanya pada Allah Ta'ala manfaatkan dengan dia, dengan risalah ni bagiku, bagi pengarang ni sendiri. Nisbah dia tulis, kita ambil manfaat, dapat amal jariah dia. Nisbah kita bersinar hati kita insya-Allah untuk faham dan kenal maksud la ilaha illallah ni. Dan juga kata dia manfaat bagi dia dan juga bagi muslimin. Alhamdulillah doa dia orang Ta'ala perkenankan. Siapa? Kita hari ni ambil manfaat daripada kitab dia. InsyaAllah. Dan juga bagi muslimin, perkenankan hai Tuhanku. Wahai perkenankanlah, tu doa dia. Kerana, pasal apa? Minta hanya pada Allah Ta'ala ni. Kerana bahawasanya, kalau dia baca makna kerana ni, kita baca annahu ala ma yasha'u qadir. Kalau baca innahu, baca ibtidak. Yang tu pun kalau saya syarah nahu panjang kan. Ni yang kata kena ngaji juga nahu bahasa Arab. Bau sedap baca Arab tu kan. Baca Arab tu kita dah rasa zuk Arab tu. Satu hal. Yang tu pun syukur juga kena ngaji lama tu. Apa mengaji pun lama. Ngaji cepat ni ngaji mesti je kejap. Saya mula nak tikam orang kan. Tak, memang kena sebut kat zaman lah ni, kena sebut. Orang tak faham, orang tak tahu nilai tok guru betul-betul macam mana. Saya ngaji tok guru buat misal tak. Dia punya misal simple lah tuan-tuan. Dia kata mengaji orang lah ni macam mana orang pergi Mekah naik kapal terbang. Orang dulu tambah orang Semenanjung Malaysia nak pergi Mekah kapal laut pun tak ada, ikut darat tuan-tuan. 3 tahun pun sampai. Kapal 3 bulan. Ni tu kapal laut. Saya cerita ikut darat. 3 tahun sampai. Pergi Mekah juga. Masa tu kan ada jalan raya macam kita, kenderaan macam kita, jalan kaki tuan-tuan.
Sampai Mekah weh. Sampai Mekah. Lepas tu ada kapal laut 2 bulan. Lebih cepat sikit. Lepas tu tunggu tengok angin dulu, pakai angin. Lepas tu pakai minyak 14 hari. Lah ni 14 jam. Ke depan esok mau 4 jam je. Sampai. Contohlah 14 jam ke? 8 jam ke? 9 jam macam tu. Esok dia teknologi lagi tinggi, kita tekan butang je. Setiap masjid dia ada macam mihrab ni. Duduk itu 5 minit, 5 saat, 5 minit sampai. Good lah kan. Lagi instant, cepat tuan-tuan. Ilmu betul-betul dia makan masa. Dia tak boleh masa sekejap. Masa sekejap ni macam pergi Mekah macam tu lah, naik kapal terbang. Dia tak ada experience. Dia kenal siapa? Pramugari. Siapa duduk sebelah dia je. Dia tak tahu apa negeri yang dia lalu. Dia boleh tengok awan, tengok ke atas je. Ni orang universiti dia tanya. Tok Guru punya bahasa kan. Orang ngaji pondok ni kulit ke kulit tuan-tuan. Dia ngaji macam lalu kot darat. Dekat Siam boleh, dekat Burma boleh, Bangladesh boleh, Urdu boleh, dekat Arab boleh, semua dia lalu. Semua dia lalu. Jalan kaki jumpa rimau ada, jumpa ular ada, jumpa orang ada. Naik kenderaan, naik basikal, naik lancar, naik beca, naik kereta api, naik kereta, semua ada. Semua full experience dia lalu. Dia experiential learning. Ni kulit selak dapat ijazah PhD macam. Tu yang jadi merapu. Saya kutuk dia pasal tadi tengok memang geng-geng PhD tu. Saya nak kata apa, memang layaklah saya duk kutuk dulu kan macam tu ya. Ya banyaknya nak merapu lah ni geng-geng PhD lah. Kita pun ada kawan-kawan yang ada PhD. Kawan-kawan saya pun bukan tak ada PhD kan. Dan bila saya pernah ada komen dalam saya punya Facebook, saya kata PhD tu, kata dia ustaz kata tu betul kata dia. Orang yang memang ikhlas dia akan cakap betul-betul apa yang saya sebut tu betul, dia akui apa saya cakap. Ada sahabat saya yang dia nak ambil PhD, tak ada PhD kat ni. Dia dalam dia buat assignment dia untuk buat PhD. Tuan-tuan, nak buat cerita bab munakahat. Kitab dia suruh ambil kitab Jawi. Dengar tuan saya sebut. Dia Jawi dia tak pandai. Tapi buat PhD. Dah bayar tau. Dan memang nak selesai dah dia punya PhD. Tapi baca kitab Jawi, waktu dia tahu macam mana. Tanya kami ya. Saya pun tak ada berapa masa dengan dia. Allah, saya tak ada masa lah nak jumpa dengan ustaz. Banyak benda saya nak tanya ni. Tapi dia Jawi tak apa boleh. Tapi dia buat assignment dia untuk tengok kitab Jawi. Tapi buat PhD. Tuan bayang tak? Yang saya memanglah tak ada PhD. Sikit soal macam ni. Kalau agak-agak saya buat PhD, lulus tak saya? Sudahlah, saya mula cakap macam tu. Saya mula cerita-cerita lain dah. Lari dah tajuk kita ni. Tak kenal Tuhan ni tu. Jadi, saya nak cerita apa? Nak baca nahu tu. Ilmu tu panjang saya nak syarah tu. Ilmu ni makan masa. Terus kita dah faham tuan-tuan. Saya punya mengaji nahu, ngaji pondok lah apa. Dah faham dah tu. Rasa je faham. Menghadap guru betul, dia tanya kita sikit aja. Dia kata, simple je. Tak faham lagi lah tu, katanya. Ayat dia simple je. Dia baca-baca kitabnya ni, kita tengok dia melengur. Apalah susah sangat tok guru ni. Kata apa? Aku baca, kata dia, dengan zuki aku, kata dia. Aku baca ni, aku tak boleh nak faham apa benda dia kata tu. Ganggu aku, kata dia. Satu aku duduk melengun, kata dia. Kita biasa je, relax. Apalah payah sangat baca, hentam je lah. Tak ada kan. Dia baca satu-satu. Dia tengok hati. Walaupun satu kalimah tu tak lepas tu, kata dia. Berhenti dulu lah. Aku tak lepas baca ni, kata dia. Tok guru kan. Yang kita tok garo ni, saya selesai, saya telah khatam kitab ni. Ya Allah, dia baca sebaris ya. Lain. Itu kita tak pandai menilai. Asal nak baca pasal mana terjemah kerana tu. Pasal apa ni Allah Ta'ala ni kita hanya minta pada dia. Kerana bahawasanya ia Allah Ta'ala atas barang yang kendaki ia amat kuasa. Allah Ta'ala ni alama yasha'u qadir. Apa saja kendaki dia, dia memang kuasa. Ulama kita dah syarah sikit tu. Syarah apa?
Bila sebut kuasa Allah Ta'ala, mestilah kuasa dia takluk pada memungkin. Itu gitu. Takkan ada Allah Ta'ala dan takkan boleh kita menisbahkan kuasa Allah Ta'ala membuat pada benda-benda yang mustahil. Dia bukan istilahnya kalau kita belajar dalam disiplin ilmu tauhid, bukan takluk dalam bab kudrat. Kudrat iradat dia mesti takluk benda mungkinat saja. Disiplin dah ada. Supaya kita jangan syarah merapu mengenai apa? Allah Ta'ala ni amat kuasa di atas apa saja dia kendaki. Pasal ada orang salah faham dan salah syarah bab ni. Apa? Allah kalau dia buat aras, dia nak duduk di aras. Apa salahnya? Salah tak salah? Salah. Kalau gitu bolehlah cakap macam ni. Allah, sampai orang kafir pun kata ni, apalah Tuhan kamu ni? Kita pun boleh beranak, takkanlah Tuhan kamu tak boleh beranak? Itu takkan kata, kalau Tuhan pun kalau dia nak bagi beranak, dia boleh bagi dia beranak apa? Okey tak macam tu? Subhanallah. Inilah orang kafir, dia fahaman kata dia, qalu takhadallahu walada. Allah Ta'ala yang ajar prinsip berfikir ni. Pasal orang kafir, orang yang tak faham tauhid, dia akan berfikir benda merepek-merepek. Dia memungkinkan pada Allah Ta'ala benda yang tak sepatutnya dipikir. Pasal dia fikir dalam kotak makhluk. Jadi bila kotak makhluk, dia akan rasa keupayaan Allah Ta'ala ni dengan nisbah keupayaan makhluk lah. Apa salahnya Allah Ta'ala buat aras, dia duduk di aras? Enak deh. Mula saya cakap tamil lah. Ada ke cara berfikir ni? Tak betul. Subhanallah. Bahkan makna ilah tak faham. Tu yang kita jumpa nanti faham makna ilah ni. Kita kata, iya buatlah ada orang boleh faham macam ni. Memang tak faham sungguh lah. Faham la ilaha illallah. Saya ngaji tuan, kalau ngaji guru yang khas ngajar la ilaha illallah yang ni. Dia ajar kita faham la ilaha illallah tu, tak ngaji sifat 20 tak apa. La ilaha illallah ni padan lah. Dengar tuan. La ilaha illallah dia syarah tu padan lah. Demo ni khatam Quran 30 juzuk pun tak kata tak faham lagi. Na'udzubillah. Jadi saja nak syarahkan sikit, Allah Ta'ala ni atas apa kehendak Allah Ta'ala dia kuasa. Satu apa yang istilahnya tak munasabah untuk dinisbah pada Allah Ta'ala atas nama mustahilat tu. Yang tu pun panjang nak syarah dia. Yang tu tak layak untuk dinisbah pada Allah Ta'ala. Pasal Allah ni, dia memang ada. Sebelum dia ada, mana ada sesiapa. Kanallahu, Allah memang ada. Allahu kana, wala makana, wahwal ana, ala ma alaihil kan. Bahasa pun dah balaghah. Allahu kana, Allah memang sedia ada. Wala makana, masa dia ada tu, dia ada. Mana ada siapa kongsi dengan dia? Azali dia ada. Sedia dia ada. Wala makana, tak ada tempat pun. So, dia ada bukan dengan ada dibuat tempat untuk dia duduk. Subhanallah. Dia memang ada. Dan dia ada, sabit ada lah, sudah. Wala makana, padahal bukan ada nama tempat ni. Wahwal ana ma alaihi alam ma alaihil kan. Macam mana sebelum dia buat makhluk ni, bila dia buat makhluk, macam mana ada dia dulu, macam itulah ada dia. Yang ada dia yang kana Allahu kana wala makan. Yang memang dia ada, padahal bukan ada tempat pun. Taklah bila dia buat makhluk, dengan sebab tu dia bertempat. Apatah lagi dia berada dalam tempat. Di luar pada tempat, tak dibahasakan dia di luar ataupun di dalam mana dia. Ni pun salah satu pahaman la ilaha illallah. Yang ni pun pahaman yang sangat asas faham la ilaha illallah. Kalau ada orang kata makan tu makan adami, buah bila, sebut bila kan. Pasal ada orang dah pernah berdebat dah kelahi pun bab tu. Dia kata makan ni makan adami. Allah Ta'ala memang tak hajat pada makan. Allah bukan berada di tempat macam ni. Tempat dengan mana tempat zat yang dia akan ada. Bukan. Dia isi ada ruang dalam. Bukan. Dia kata bukan. Dia makan, kata dia makan adami. Syarah tu pun dah tak betul lah. Pasal makan ni daripada perkataan kana. Kana yakunu kaunan fahuwa kainun wa dhaka
makunun, kun, la takun, makanun. Isim makan ni makan. Makan tu daripada perkataan kana. Kana maksudnya ada. Macam mana makan tapi adami? Bahasa benda tak betul. Tuan-tuan tak faham, diam je. Saya sebut tu. Ada orang Malaysia, share lah. Kalau orang dah faham pula, silap lah orang faham Allah Ta'ala ada dengan ada faham, duduk di arah pula. Subhanallah. Saja ke sana sikit. Nak syarah apa tu? Mustahil dinisbahkan Allah Ta'ala berkehendak kepada benda-benda yang menyalahi prinsip akal yang menafikan uluhiyah Allah Ta'ala, menafikan ghani Allah Ta'ala, menafikan istighna an kulli ma siwahu. Okay. Dan dengan memperkenankan dia, memperkenankan pohon hamba itu amat sebenar. Dan Allah lah yang memang sebenarnya selayaknya untuk memperkenankan permohonan kita. Satu, Allahul Musta'an. Isyarat hadis Nabi SAW, dia kata, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong, mintalah tolong dengan Allah Ta'ala. Segala-gala kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Segala-gala. Kadang kita rasa perancangan ni duduk dalam genggaman aku. Rancang tak jadi. Saya kalau ikut nak balik Kuala Lumpur ni, untuk nak ke Pahang. Anak main cirit, main berak, kencing, bertabur. Habis dengan ni, masak apa semua siap dah. Orang rumah pula sakit tengkuk pula sikit. Silap bantai pula orang kata kan. Selalu silap bantai, kejap je hilang. Ni dah 2 hari tak hilang-hilang. Ada je halangan. Kita duk rasa dalam genggaman kita. Rupanya tak. La haula wala quwwata illa billah. Kalau tidak, saya tak mari dengan macam di hari ni, mari dengan bazar ni. Penuh barang. Mak pun saya khabar dah semalam. InsyaAllah nak bertolak lah lepas Zuhur tu. Dekat Zuhur tu selalu habis kat sini. Nak turun Kuala Lumpur lah. Kalau cepat, sebelum maghrib sampai. Lewat-lewat pun malam ni sampai lah. InsyaAllah. Memang betul pun insyaAllah. Belum ada masyiah dia untuk kita sampai. Ni duduk sini lagi, kena patah balik keruh dulu. Tu pun bila nak bertolak balik, tak tahulah. Anak tak sihat, lagi cirit atas kereta, jenuh. Duk sakit perut, duk cerit, duk muntah. Apa ni? La haula wala quwwata illa billah. Inilah hidup bertuhan 24 jam. Kan? Baru kita sedar, apa dia? La dar wala nafi' illallah. Tak ada daya upaya kita. Kita boleh merancang, Allah menentu. Walaupun menentu, tauhid mesti ada. Rujuk ilallah. Terima macam mana? Alhamdulillah. Ada hikmah dia, ada pasal tu. Kita tak tahu ya. Alhamdulillah. Puji Allah Ta'ala. Dapat bencana macam mana pun alhamdulillah. Alhamdulillah bukan pasal bencana tu. Alhamdulillah tu pasal boleh rujuk dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada pun jekah. Itulah kau main bagi makan apa silap. Sampai muntah-muntah, cerit-cerit. Bukan gitu. Bukan kaedah kita. Bukan cara dia. That is not our way. Our Muslim, we not react like that. That is not our action. Cakap putih lah. Kan? Itu kan cara kita. Pula tu nak terima dengan tenangnya. Tak boleh kita tangguh dulu lah balik ni. Alhamdulillah. Saya tak sebut lah rumah saya itu pasal takut dia tak faham lagi. Alhamdulillah pula tak balik. Saya tak khabar lah itu kan. Saya sebut dalam hati saya lah. Muncul lah tu. Ada benda hikmah lah tu. Tak balik. Ada lah tu. Ada apa? Mana kita tahu. Pasal Allah Ta'ala dia takkan buat ada benda yang tak ada. Di atas nama kita beriman ni, kita kena ada baik sangka dengan Allah Ta'ala. Isyarat hadis kursi, Allah Ta'ala kata apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku di sisi sangka hamba aku dengan aku. Allah Ta'ala, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dia tak pernah buat zalim kita. Semua dia buat ni bukan zalim. Rahmat. Sakit pun adalah rahmat. Bila sakit tu rahmat. Bila boleh rojak ke Allah Ta'ala. Kita duk rasa nak apa kehendak kita, berjaya kita capai kehendak kita, itulah kita rasa rahmat. Bukan. Rahmat ni bila Allah kita pandang dia. Besar tu pelajaran tu. Sebab tu kena ngaji elok tu yang kata kena berguru tu. Cari jadi pencuri, muncullah jadi pencuri. Allah juga takdirkan dia mencuri. Kata dia boleh pandang, ni lah makrifat kepala otak kau. Jaga juga. Ada orang tergelincir sampai macam ni. Yang ni yang kata kena
Nak pula belajar instan aja, zikir terus makrifat. Maunya. Tak boleh, gagal. Terus kita mengaji ikut disiplin ni pun kita boleh rasa macam-macam kegagalan. Jadi nak cerita apa? Allah lah memang selayaknya untuk memperkenankan kita. Pula tu kita jangan faham macam ni, bila dia layaknya perkenan, bila kita minta dia perkenan, kita syok pasal perkenan tu. Dan kita syok bukan syok ke Allah Ta'ala tu. Syok dengan nikmat dia bagi tu. Tak kena juga tauhid kita. Tuan-tuan, berjalan tauhid ni bukan senang. Banyak onak dan durinya. Pasal kita dapat nikmat besar tu, kita pandang nikmat tu daripada Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada kamu berupa nikmat, semua faminallah. Bahkan bencana pun adalah nikmat. Yang tu pun pelajaran besar, macam mana nak terima, nak boleh telan. Bencana pun adalah nikmat. Orang beriman dia akan faham bencana adalah nikmat. Quran pun isyarat macam mana? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan lakum. Kami uji kamu dengan syar dan khair. Ada benda baik, ada benda buruk. Itu ujian. Orang yang lulus ujian, baik ke buruk ke, Allah adalah dia rujuk. Ni orang lulus ujian. Orang tak lulus ujian, dapat baik ke, dapat bencana, bila pun tak akan rujuk orang Ta'ala. Tu bencana. Na'udzubillah. Dia faham tu Ustaz. Sebenarnya bencana tu adalah bencana kalau hati tak betul lah. Maksud kalau benda baik yang nikmat tu pun. Ya. Bencana adalah memang bencana. Kalau tak faham, tak kenal Allah Ta'ala, bahkan nikmat pun adalah bencana. Bahkan istilahnya dia adalah istidraj. Walaupun tengok satu sudut dia nikmat. Ada orang main masjid, menikah tak main masjid dah. Nikmat ke bencana? Jawab. Sorry, saya tak kata siapa-siapa. Sendiri nilai lah kan. Ada orang boleh main mengaji. Apa dia? Menikah tak boleh main mengaji. Pasal cari rezeki. Kacau kan? Tu main mengaji. Dia mengaji suku. Kadang tak boleh mengaji, tapi boleh ingat Allah Ta'ala. Okey je, macam-macam nak hal, nak syarah tu kan. Nak sebut apa? Orang yang tak faham perjalanan tauhid ni, nikmat pun sebenarnya istirahat. Nikmat pun bencana. Mengaji, kadang-kadang kita sangka mengaji adalah nikmat. Mengaji, dulu rajin juga tahajud, sekarang mengaji makin pandai makin tak tahajud. Dulu rajin awal semayang jemaah, sekarang makin mengaji makin tak pergi jemaah. Out. Kita sangka dengan ada ilmu tu, dulu tak pandai nahu, sekarang pandai fasih bahasa Arab. Lagi bahasa Arab jadi Wahabi pula. Allah ala arash. Out. Baik bodoh. Duk faham Allah tak bertempat. Dengar elok. Dulu tak pergi masjid, tak pergi surau, tak pergi ngaji hadis, apa-apa elok je sifat 20. Ngaji hadis tak pakai lah sifat 20. Kata sesat sifat 20 ni, fahaman Yunani Greek. Habis. Penat yang kau mengaji. Belah, out. Dan kita sangka mengaji nikmat. Oh, luasnya ilmu hadis. Luas? Yelah luas. Rupanya istidrak. Makin istilah permuar. Kalau bahasa Belah-Hulu dia sebut permuar ni. Sini bahasa permuar. Tak faham kot dia. Tak faham. Permuar ni, bagi itu untuk pergi jauh daripada Allah Ta'ala. Jauh lagi daripada Allah Ta'ala. Jauh lagi daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tentu besar hidup kita tu iman tu. Macam mana nak iman tu? Nak berkepit 24 jam sebelah Tok Guru tak boleh. Nak mengaji 24 jam pun kadang tak boleh juga. Ada je kadang yang ni mak sakit, yang ni bapak sakit, yang ni anak sakit, yang ni bini sakit, kadang kita sakit. Bukan boleh 24 jam apa ikut kehendak kita. Tapi pastikan apa yang kita buat tu betul dengan kehendak Allah Ta'ala. Macam mana nak berjalan macam tu? Kadang-kadang kita nak jadi hafiz Quran tu tak hafal Quran sampai lani. Saya lah tu. Yang penting apa? Yang penting bukan hafal Quran tu. Lagi kata tak payah hafal Quran pula. Tampak lagi, jangan duduk silap dengar. Ngaji elok. Dia punya core business tu apa? Pasal bukan kehendak kita tu yang penting. Apa Allah nak kita? Itu. Nak faham istilahnya masyiatullah. Apa Allah nak sebenarnya kat kita? Dia nak kita kenal dia. Itu sah. Dalam masa yang sama, jangan mengedepikan apa yang dan ini perjalanan syariat, ilmu, mengaji, bersahabat,
guru, jangan nafikan dia. Yang ni yang salah faham dia tergelincir ni. Satu, Allah Ta'ala memang nisbah perkenan, dia perkenan. Secara ni pun dalam bentuk perjalanan batin lah ni kan. Macam mana nak faham atas jalan tauhid tu kan. Pasal kita ni matlamat hidup ni tauhid. Baik. Dan dia kata tashtamilu ala arba'ati fusulin wa khatimatin. Kata dia, dan iaitu risalah dia yang dia karang ni melengkapi ia atas 4 pasal dan suatu khatimah. Dia ada 4 pasal, 1 penutup. Al-faslul awal, pasal yang pertama nanti kita akan jumpa fi ma'nahu, pada membicarakan makna la ilaha illallah. Pasal yang pertama pada menyatakan makna la ilaha illallah. Perhati sikit, makna dan terjemah. Kita selalu duk faham apa? Terjemah. Yang tu yang tak memada. Kita duk mengaji ni bukan nak belajar terjemah. Kita nak belajar makna. Satu, Quran pun kena ambil makna. Hadis pun kena ambil makna. Perkataan ulama pun kena ambil makna. Apatah lagi la ilaha illallah, kita kena ambil makna. Terjemahlah. Tapi terjemah belum memastikan kita faham betul-betul apa makna dia. Pasal makna lain dengan terjemah. Terjemah hanya translation. Makna ni ialah apa yang sepatutnya dipaham. Satu, tambah la ilaha illallah. Bayang tengok orang kafir sebut kalimah ni, dia boleh jadi Islam. Apa makna yang begitu kuat yang menyebabkan orang kafir boleh jadi Islam? Hang baca Fatihah tak masuk Islam. Baca surah Baqarah tak masuk Islam. Hang baca Quran 30 juzuk berpi bahasa gitu kan. Tak masuk Islam lagi. Masuk Islam apa? La ilaha illallah. Dengan syaratnya. La ilallah Muhammadur Rasulullah. Dengan syarat-syaratnya. Pasal apa besar sangat la ilallah? Pasal makna dia. Makna dia. Itu yang afdal zikir pun la ilallah. Bukan menafikan baca kulhu 3 kali, khatam Quran lah, apalah. Macam-macam lah kelebihan-kelebihan kan. Tapi kenapa dia jadi afdal? Apa yang menyebabkan jadi afdal dia tu? Makna dia betul. Makna dia. Jadi kitab kita pun memang, saya pilih kitab ni pun pasal kita dulu hatam dengan kitab Baku Iman tu, dia kesimpulan iman. Nak faham simpulan iman semua sekali ada pada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada hikmah tu. Kita pandang sabab tak? Kita cuba pandang musabibul asbab. Sikit ayat itu. Ada orang tak faham, tanya lain. Sebab bala tak rasa bala pun, relax je kan. Pasal kita tak rasa bencana tu. Dia bencana tu ngaji tidur. Tu bala. Tu kena serah. Pasal apa? Tak boleh nak faham? Tak ada elektrik, tak ada apa-apa lagi. Ngaji kalau tidur tu bala so. Tambah pula pelajaran tu, pelajaran nak kita nak faham, nak bawa berjalan nak faham tauhid. Yang tu tak faham. Kan? Dia macam duit hilang RM1,000, lebih besar lagi kehilangan daripada tu sebenarnya. Baik, pasal pertama nak bicara makna. Yang tu memang fokus kita. Kita punya core business kitab ni ambil situ insya-Allah. Pasal yang kedua, kata dia afaslus tsani fi syurutiha. Pasal yang kedua pada menyatakan syarat-syaratnya. Syarat apa? Syarat la ilaha illallah. Pasal la ilaha illallah ni, mukadimah itu pun kita jumpa sekali lalu. Kalau kita tak faham makna dia dan tak sempurnakan syarat dia, nisbah orang kafir, kita akan dihukum di Islam. Pasal apa? Dia mengucap, itu je. Kalau orang Islam dia sebut la ilaha illallah, betul, dia zikir, bagus. Takat tu saja. Apa lagi lapat? Tak ada apa-apa. Nisbah hukum diperlakukan dia hukum Islam. Itu saja. Tapi apa yang hasil dari dia, tak ada apa-apa. Perjalanan batin dia macam mana? Tak ada apa-apa. Maksudnya apa? Pasal syarat yang ada pada dia tak cukup. Antara syarat tu apa? Prasyarat dia. Makna dia tak faham. Baik. Yang tu tempat kita akan bicara ni. Panjang juga bahas tu.
Al-faslus salisu fi adabiha, bermula pasal yang ketiganya pada menyatakan adab-adabnya, adab la ilaha illallah. Yang ni pun adab mana? Adab yang kalau kita nak sebut atas disiplin nak zikir la ilaha illallah khas, yang tu kot. Dia ada adab dia. Adapun umum kita nak sebut la ilaha illallah, adab tu antara adab umum ni sebut dengan memuliakan kalimah syahadah ni, la ilaha illallah. Sebut Allah pun mulia dah sebenarnya. Pasal kalau ikut la ilaha illallah ni, yang ni perkataan sempurna. Habis-habis pendek Allah tu, Allah satu perkataan pun sebenarnya mahal lah. Ada orang kata sebut Allah kalimah mufrad, zikir mufrad kalimah Allah ni tak hasil makna. Mu tak erti, mu tak faham. Isyarat Quran banyak, ala bi zikrillah, sebut Allah ni tatma'innul qulub. Allah mufrad satu kalimah. Siapa yang akan faham dan hasil terkesan dalam hati ni, orang yang faham makna la ilaha illallah, sebut Allah, fahamlah kat dia, cukup dah. Sebut Allah tatma'innul qulub. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sebut Allah aja pun hati dah gentar dah. Sebut Allah, ya Allah. Tapi kena faham dan kena kenal siapa Allah Taala. Kita tak kenal, sebutlah apa bala pun. Sebut Allah aja asyaddu hubban lillah. Kasih sangat sebut Allah ni. Allah. Kasih sangat, rindu sangat sebut Allah ni. Dan dia akan rasa akbariyahnya la ilaha illallah wala zikrullahi akbar. Sebut Allah ni, dia akan rasa benda paling besar kali dalam hidup dia. Kita tak rasa lagi. Jadi apa pasal tak rasa tu? Banyak proses dia tu. Antaranya nak faham ni. Siapa Allah? Bila faham Allah, atau ilmu dulu. Mesti dapat ilmu yakin dulu. Nak dapat ilmu yakin agak-agak 5 minit cukup. Satu kuliah padan. Sampai ngantuk-ngantuk dengan kuliah. Boleh gitu kan. Allah. Baik. Ni macam misteri je, syarah je lah terus. Nantilah. Tuan-tuan kalau nak makan nasi, jolok macam tu. Ada orang dia nak macam tu, tak maunya. Dia makan sedap ni kunyah. Baru kunyah, baru menikmati nasi. Belum usik lauk lagi, belum baru nasi. Nasi pun sedap dah. Faham semua macam mana? Lagi sedap, ni makan masa tak? Ni makan sedap ni. Isyarat juga tu sebenarnya. Kunyah lama. Baru faham sedap dia. Kalau sakit-sakit perut lah tu. Baru kau tahu bencananya nak makan cepat-cepat. Tu, ngaji cepat itu bencana dia. Kau nak cepat, kau nak cepat. Kau nak ilmu je sebenarnya. Kau bukan nak amal. Kau bukan nak tauhid sebenarnya. Kau saja nak pada kau nak itu. Padahal Allah bukan nak macam tu. Tuan-tuan, saya kena banyak kali lah tu. Makan mi segera kalau tuan-tuan makan tengok 2 bulan. Tak masuk hospital saja. Tinggal makan nasi, makan mi segera. Tambah pula brand Maggi. Mampus cepat. Mampus itu. Itu adab. Ada adab satu khas. Lagi ada fasal rabi' fi fadailiha. Pasal yang keempat pada menyatakan fadilat-fadilat. Fadilat la ilaha illallah. Jadi dia nak sebut fadilat nanti pasal apa? Pasal kita ni bila tak ada fadilat, dia tak gemar menyebut. Yang tu. Jadi fadilat apa? Dia sebagai pemangkin untuk merajin yang kita. Tu pun kadang tak juga. Pasal apa? Fadilat aja kadang tak ada. Sebenarnya hidayat daripada Allah Ta'ala. Kadang mengaji pun satu hal. Hidayat tak dapat lagi. Jadi faham apa nak dapat hidayat ni? Bagi betul dan sabab hidayat. Jangan ada sabab mawanik hidayat. Jangan ada benda-benda yang menghalang hidayat. Kadang ilmu ada, hidayat tak dapat. Ahli kitab ni tuan-tuan, cerita dalam kitab, cerita dalam Quran, ada yang hafal Quran. Macam mana dia hafal Taurat dan Injil. Tapi tak bermanfaat sikit pun pada dia tak boleh jadi beriman. Pasal tak dapat hidayat. Na'udzubillah. Ada orang tak ada hafal apa benda pun. Buta huruf lah tu tak hafal. Tapi hati dia begitu cerah untuk dapat
dapat hidayat pada Allah Ta'ala. Tak pernah lupa dengan Allah Ta'ala. Apa pun ingat Allah. Apa pun ingat Allah. Oh. Hidayah ke hidayat? Boleh je. Kudrat ke kudrah? Kalau ikut kaedah bacaan, bila ta marbutah ni, kudrah. Tapi kita sebut apa? Kudrat iradat ke kudrah iradah? Kudrat iradat. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Biar je. Ya, betul. Yang tu kesalahan macam tu dia tak bawa mudarat dari segi apa pun, tak ada masalah. Tapi kalau nak baca Quran, jangan pula pergi baca kudrah iradah kan. Wa anzala alaikumut taurat wa anzala alaihimut taurah. Jangan baca wa anzala alaihimut taurat. Tak kena. Pasal dia tak marbutah kan. Kaedah Quran mesti baca betul. Tapi kalau sembang ni bahasa pula Melayu dah bercampur Arab, orang putih apa semua. Bubuh je bahasa apa pun kan. Sikit tu. Macam mana pun sebut bahasa yang terbaik, yang betul terbaik. Kadang-kadang kesilapan pronunciation, cara nak sebut kalimah tu abaikan je lah, tak ada masalah tu kan. Baik. Kemudian al-khatimah, ujung sekali, penutup. Penutup ni dia nak menjelaskan fi asma'iha, nama-nama la ilaha illallah, wa fawaida, dan nak sebut beberapa faedah lah yang bagi an yakhluwa minha, bahawa sunyilah kitab ini, risalah ini, minha, daripada nak sebutkan nama dan faedah-faedah sebut la ilaha illallah ni. Baik, bermula khatimah ni pada menyatakan namanya dan beberapa faedah yang tiada sayuginya, bahawa disunyikan daripada faedah tersebut. Yang tu isi kitab kita lah, disebut sekali lalu supaya kita dapat apa peris ataupun whole view kitab kita ni macam ni. Kaedah ulama' macam ni lah. Asal ada ulama' kita nak karang kitab, disebut dulu apa isi kitab dia. Ada ulama' tak, dia sebut dah habis kitab dia, habis khatam dah, maka inilah kitabku yang terdiri daripada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Khatimah. Style. Memang dua kaedah ni masyhur. Kadang-kadang disebut dulu, belakang disebut rumusan. Ada orang disebut rumusan dulu, betul disebut, belakang ni baru disebut isi. Syarahan dia. Masing-masing lah. Masing-masing. Kitab kita ni dia buat macam ni. Satu, kena banyak mengaji. Kita akan lalu, orang ni macam ni. Orang pun macam-macam style. Tok guru pun macam-macam style. Ada tok guru saya mengaji lah, pasal guru yang besar saya masyhur lah kan. Tapi yang guru-guru yang tak masyhur ni, yang jarang saya sebut namanya pun, dia ada style macam ni. Kalau baca Diaul Murid ni tuan-tuan, 3 kali baca khatam. Faham tak faham, Allah lagi faham. Kau baca habis. Ada tidak, ada yang 2 baris dia baca. Kita mengaji 4 tahun tu, 2 muka surat tak lepas. 4 tahun mengaji. Ada yang ngaji kadang seminggu sampai 3 kali. 4 tahun mengaji. Ada yang mengaji 40, 50, ada 100 muka surat. Sebulan khatam. Dua-dua style kena lalu. Masing-masing ada berkat dia. Masing-masing ada cara dia. Masing-masing ada faedah dia. So tu nak kata memang macam tu lah. Memang mengaji macam tu. Saya mari cerita la ilaha illallah, nampak saja dekat bulan. Tak masuk lagi. Sampai ujung kitab esok la ilaha illallah ni. Kita khatam pun la ilaha illallah. Khatam mu esok la ilaha illallah juga. Rubuh kitab minum katanya. Tu lain cerita tu. Yang tu untuk orang bodoh benak sungguh boleh buat itu. Ambil tabaruk macam tu kan. Rubuh kitab minum. Kita bukan yang tu. Kita bukan tahap tu. Yang tu pun saya mengaji ada guru sebut itu. Sama juga. Kalau saya mengaji, saya pernah cerita ada setengah-setengah tempat. Kita jumpa tok guru ramai kan. Kadang jumpa tok guru ni ada geng-geng kita yang dia passion bawa air.
Bawa air lah, air. Jumpa Tok Guru ambil berkat kan. Bawa air gau ke. Air pula air special lah bawa kan. Ambil air mineral ni. Tak main lah air pipe ni. Dia ambil air mineral, ambil apa. Nak minta jampi. Pergi jumpa Tok Guru besar. Dia tanya, duk mana? Saya duk pondok. Duk pondok bukan gaduh minum air penerang hati. Kena ngapai, kena mengaji. Ngaji jangan tidur. Tu terang hati. Tak payah minum air berjampi. Kalau yang minta air berjampi tu, kata dia, ada ngaji ke? Tak ada, saya meniaga Tok Guru. Dan ke mengaji masjid apa pun tak dan. Tak apa. Mana air tu masjid? Berjampi. Itu orang tak dan mengaji. Orang mengaji tak perlu air jampi. Mengaji jangan tidur. Itu jampi dia. Betul. Tok Guru pandai. Cara dia mengatasi selesai masalah tu. Cara dia betul. Maksudnya, bukan tak boleh berdoa. Ada tempat kena berdoa. Pasal apa? Dia memang tak boleh mengaji. Nak buat macam mana? Nak suruh dia tinggal tak mengaji, banyak tanggungjawab dia tinggal. Tapi beriman kena. Jadi buat sebab yang tu, pula tu ajar dia. Ayah ni saya doa aje yang bagi dapat sembuh Allah Ta'ala. Saya faham Tok Guru, saya faham Tok Guru. Alhamdulillah. Kamu minum ni sembuh, jangan ingat aku. Kamu ingat Allah. Tuan-tuan bagi. Dia ajar tauhid tu sebenarnya. Itulah nak bagi dapat tu. Yang main mengaji ni tidur. Tak boleh juga macam tu. Sebab saya kena mengaji. Okey. Saya syarah tu panjang lah tu. Okey. Yang tu yang kita akan faham. Sebenarnya Tok Guru ni nak ajar apa sebenarnya? Baru kita melengur tu, baru kita kenal. Itu yang kata, baru kita akan faham dengan apa kita duk lalu, Tok Guru duk syarah dengan masyarakat yang kita duk jumpa ni. Punya tauhid ni, inilah tauhid rupanya. Tauhid tu apa? Bila pun rujuk ke Allah Ta'ala, inilah tauhid. Bukan tauhid tu, ilmu tauhid tu. Bukan juga maksudnya tak payah belajar ilmu tauhid, bukan juga. Satu Tok Guru dulu, dia kan gopoh nak khatam kitab. Saya suka Tok Guru style tu lah. Ada Tok Guru nak kata gopoh tidak juga lah. Ada Tok Guru style dia khatam kitab. Khatam. Saya tak khatam kitab, saya tak boleh, saya ralat katanya. Ada Tok Guru yang saya ngaji, dia bukan gaduh khatam kitab kan. Dia baca kitab, aku baca mukadimah je. Khatam biar ala orang lain tak apa katanya. Tapi kalau aku baca mukadimah pun, kamu dah faham dah apa yang sepatutnya kamu faham. Padan dah tu walaupun tak khatam. Orang kita faham, apa sebenarnya matlamat kita nak cari. Best. Kita dapat penjelasan daripada orang yang memang faham perjalanan agama ni, kita tahu, punya. Kita akan dapat beri penjelasan apa dia agama tu. Membawa kepada suruh mengaji banyak guru jugalah. Ya. Banyak agama. InsyaAllah kita akan sambung ke depan nanti. Al-Faslul Awal fi maknahu. Baru nak cerita makna. Yang ni memang kena fokus besar lah. Makna ni pasal atas sabab macam mana nak lapar, nak bagi hilang lapar, kena makan nasi. Nombor satu lah ni. Maksudnya tak makan nasi, maksudnya kau tak faham makna ni, tak kertilah kita nak berjalan. InsyaAllah. Ada soalan kita tu. Fokus pada apa kita sampai. Ada. Ya. Ulang tu kan. Allahu kana wala makana wa huwal ana ala wa huwal ana ma alaihi kana. Ya. Allahu kana wala makana wa huwal ana ma alaihi kana. Ada perkataan kata Sayyidina Ali, ada macam-macam, tapi masyhur kata perkataan Sayyidina Ali ni masyhur. Kalau baca dia itu, kalau ikut kena baca dengan sajak dia. Allahu kana, Allah baca dengan wakaf. Allahu kan wala makan wa huwa alaihi wa huwal ana alaihi wa huwal ana ma alaihi kan. Dia ada kan. Dia banyak kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dia ada sajak, rima akhir dia tu sama. Jadi Allahu kana wala makana wa huwal ana ma alaihi kan. Okey, lain? Saya ada satu baca buku. Dia bukunya
kisah kita dalam Quran dengan syaitan dalam Quran lah. Tajuk itu ambil senang cerita dia. Kita pertama sekali kepala kita hamba Allah. Kita melawan syaitan ni, apa buatnya kita kena pertama sekali kerana Allah, yang kedua ikhlas. Kerana Allah, ikhlas. Itu yang melawan syaitan. Syaitan kita tak dapat. Jadi macam mana kita nak saksi melawan syaitan? Syaitan kalau buruk kerja syaitannya nafsu. Panjang tu nak cerita tu. Tunggulah sambung kitab nanti sambung jumpa. Jadi penting kita hamba Allah. Kita berdua lepas. Kita hamba Allah. Bila hamba Allah kita buat apa pandang Allah kita kena. Ya. Tu yang kadang ilmunya ada tapi faham tu tak ada. Yang tu yang kadang baca ada, nak bawa tu tak pandai. Mengaji pun dia tak boleh ngaji teori je, macam mana nak praktikal. Tu yang tanya tu. Kalau ikut cerita tu padan lah, saya tak syarah dah, tak berat tu. Dia dah tu kan. Dia dah tu. Syarah dah tu. Tu yang kata baca dengan mengaji, dengan guru pegang, pimpin, faham makna dengan tu berjalan, lain tak sama dengan baca. Kalau ikut saya tak urai lah, jawapan dah tu. Tanya bagi jawapan siap tu. Kerja jahat ni syaitan, nafsu dengan manusia berapa syaitan. Itu kerja, semua kerja jahat, dia punya kerja. Tapi kena belajar elok-elok tu. Tak kena gaya tu, pening juga tu. Ya. Yang tu kot. Lawan syaitan kan, memang dia tak nampak. Ya. Dia tak nampak. Ya. Nampak senang. Panjang tu, satu-satu. Ya, insya-Allah. Ya. Bismillah. Pagar takdir tu. Pagar takdir. Tu istilah tu. Pagar takdir. Suarul Aqdari. Tu kata ni hikam tu. Benda berpagar, tambah pula pagar tu kemas. Boleh langkah tak? Tak boleh. Kita berlaku ni, semua ni takdir Allah Ta'ala. Boleh langkah tak takdir? Okey. Itulah pagar takdir. Jadi diserupakan takdir tu macam pagar. Tu dia panggil idhafat musyabah pada musyabah bih. Musyabah bih pada musyabah. Takdir tu macam pagar. Kalau pagar, benda pagar bertembok, tak boleh nak dilangkah, tak boleh dipecahkan kan. Macam itulah. Kita punya skop perlakuan takkan melangkahi takdir. Itulah maksudnya pagar takdir. Ya, kita usaha macam mana pun tengok sebab kat kita, buat sebab kat kita, apa yang berlaku sebenarnya ialah takdir Allah Ta'ala. Usaha kita tu pun takdir dia. Tu tauhid tu. Ni. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekolah banyak tak nyok,